Walau macam mana kita rasa kita susah sekalipun, Allah sentiasa ada dengan kita. Kali ini kita bersama Siti Zaliha Roslan dari Lia Rekers Neighbourhood akan cerita mengenai hiasan dalaman untuk ruang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siti Zaliha binti Roslan, pemilik Lia Rekers Design and Build yang kini telah dinaik tarafkan kepada Lia Rekers Neighbourhood. Tahniah. Saya kenal Siti Zaliha ni apabila Siti datang ajak berjumpa, dan kebetulan pula suami Siti, Tuan Hafizuddin, rajin masuk kelas. First class you join masa bina semula kan dekat CIDP wilayah. Siti boleh tak cerita perjalanan Siti daripada zaman sekolah yang menjadikan Siti hari ini? Sebenarnya saya memang daripada sekolah form 3 tu saya dah tahu dah saya nak jadi ke arah interior design, sebab dulu tak banyak platform yang macam sekarang kita ada HGTV lah. So macam dulu ada Impiana, tapi saya tak banyak tengok Impiana. Saya banyak tengok overseas punya magazine majalah. Daripada mana datang minat? Asalnya daripada kecil memang suka melukis lah. So masuk peraduan melukis lah, pertandingan melukis lah. Semua dalam rumah tu semua memang biasanya abah saya tak cat. Memang saya dengan kakak je yang akan cat. Asalnya daripada situ. Abah saya memang very sporty. Dia memang, abah saya polis tapi dia minat bertukang. Kita buat kerusi dah, abah kita try. Boleh nak kena pakai apa. So alatan pertama guna apa? Cordless lah. Cordless drill. Masa form 3 kan, lepas PMR kan, kita kan kena pilih course kan. Saya punya pengetua memang mengarahkan saya untuk ambil science stream lah. Tapi saya cakap dengan pengetua, saya tak nak science stream, saya nak sastra sebab saya nak ambil kelas art. So bila saya ambil sastra, masa SPM tu, masa isi borang UPU tu, mula-mula saya nak ambil architecture. Tapi saya tak ada fizik. Jadi saya tak lepas tu ambil architecture. So saya kata, ada diploma in interior design dekat UiTM. So saya feel semua tu, tapi saya tak dapat. Tapi saya dapat UPM. UPM course business. Saya cakap dengan abah saya, saya tak nak pergi. Saya kata sebab saya rasa business, kalau tak belajar business pun boleh buat business. Jadi saya tunggu untuk panggilan kedua UiTM. Alhamdulillah direzekikan saya dapat. Tapi semasa saya menunggu tu, saya masuk Giat Mara. Saya ambil course hiasan dalaman. Course hiasan dalaman dekat Giat Mara, dia tak sama macam kita belajar dekat universiti. Dia memang totally different. Dia kalau interior design dekat Giat Mara tu, dia sebenarnya decorator. Jahit langsir, buat sofa tu saya dah biasalah main kayu untuk buat sofa. Jahit langsir. So first business saya memang saya jahit langsir. Saya jahit rumah kawan bapak saya, Datuk. Dia waktu tu OCP Ipoh. Passion itu boleh melahirkan pendapatan yang kita tak ingat pun, cakap kesukaran semasa menghasilkan pekerjaan tersebut kerana minat kita ada dekat situ. Second intake saya dapatlah UiTM. Dalam interior design lah. UiTM mana tu? UiTM, diploma UiTM Sri Iskandar. Pada situlah baru saya tahu, rupanya kalau jadi designer ni kena buat plan. Saya suka space planning tu, saya suka ke arah itu. Lepas grad saya kerja. Saya bekerja as designer 2 tahun, lepas tu saya kahwin. Saya kahwin, saya berhenti. Waktu tu saya banyak buat dekat mall. Bila kita buat kat mall, kita kena kerja lepas pukul 12. Sesiapa yang hendak melakukan kerja-kerja ubah suai ke kan, dekat dalam shopping kompleks, kena aware segala kerja servis, segala kerja ubah suai hanya boleh dilakukan selepas kompleks tutup. Itu pun pukul 10 malam baru kita boleh loading kita punya barang. So dah loading, dah mobilization, kita baru dah boleh bermulakan kerja pukul 11 sampailah pukul 3-4 pagi supaya shopping kompleks itu boleh beroperasi tanpa sebarang gangguan pada pukul 9.30 sebab staff dah start masuk kan. Sebab dia akan buka pukul 10. Kat rumah tu saya buat freelance, saya buat drawing dan juga saya menjahit semula. Saya ambil lah upah jahit langsir. Saya juga boleh jahit baju. Pas saya kahwin, saya duduk rumah kecil. Jadi saya untuk ambil yang langsir yang banyak-banyak tu tak boleh sebab kita nak ada space, ukuran dia kan. So saya kata tak apalah, kita jahit baju. Saya jahit baju selama 5 tahun tu. Bila saya cakap Ahmad dah besar ni, saya kata saya nak kerja. Baru suami saya izinkan saya kerja. Sebelum saya tubuh Lia Rekers ni, saya kerja dengan company ID dan arwah bos saya property agent. So dia punya company yang saya kerja dulu tu, orang beli rumah dengan dia,
dan memang package reno dengan dia. Saya kerja situ 2 tahun. Masa mula-mula tu kita rasa okey lah bila kita kerja dengan orang kan. Jadi saya tanya dengan bos property tu. Dia kata okey, tak apa macam ni. Aku bagi kau idea. Dia cakap engkau berhenti dengan company sekarang ni, tapi kau buka syarikat lain. Lepas tu saya kata boleh ke? Nanti tak ada pergaduhan ke? Dia kata rezeki tu Allah yang bagi. Dia cakap macam tu dengan saya. Lepas tu saya kata okey lah, saya cuba. Saya berhenti hari ni, esok saya dah ada job. Esok tu saya dah ada job daripada klien bos tu lah. Masa tu dah buat SSM ke belum? Waktu tu belum. Oh, belum ada SSM dah dapat job Ya, Okay. belum ada. Bila Lia Reka Design and Build ditubuhkan? Dia ditubuhkan pada 18 hari bulan 9 2017. Selalunya perniagaan ni dia bermula masa tahun pertama memang tak ada masalah sebab it start small. Lepas tu bila second year, bila kita punya perniagaan makin membesar, suka tak suka kita perlu ada prosedur, kita perlu ada polisi-polisi kita dengan pelanggan kan. Kita kena ada sistem kerja. Bila masuk tahun ketiga, kita rasa kita perlu membesarkan tim. So what is your first challenge bila hendak membangunkan tim? Okay, challenge saya ini rasa macam nak nangis ni. Saya tahun 2017 2018 tu bisnes saya okey. Alhamdulillah. Alright. Tak ada isu sebab saya pun ada kenal yang boleh buat wiring, boleh buat painting. Ni team project lah, team project lah. Tapi bila tahun 2019, waktu tu saya mengandungkan anak yang ketiga. Start awal bulan tu, maksudnya daripada end of 2018 tu, saya tak ada job masuk. Awal bulan 1 saya nak bersalin. Hari saya nak bersalin tu puan, saya dapat panggilan telefon. Dia kata, Zaliha, saya nak reno rumah ni. Boleh tak awak datang site visit minggu depan? Kalau okey semua, saya deposit lah. Saya bersalin hari tu. Seminggu tu saya bawa anak saya yang saya bawa lahir seminggu tu sebab saya season. 7 hari. 7 hari saya bawa pergi site visit. Dan Alhamdulillah petang tu terus lock. Anak saya 7 hari dah masuk site. Budak-budak yang kerja sebelum ni tak datang kerja. Jadi saya lah pasang kipas, saya lah pasang lampu, suami saya dalam cat. Pantang. Ya. Dalam pantang. Dalam pantang. Bila PKP ditutup, dalam keadaan kita tidak bersedia, adakah PKP itu memberi kesan pada kehidupan dan perniagaan Siti? Sangat memberi kesan. Sebab PKP memang waktu 2019 tu kita memang ongoing project kan. Masih ongoing project. Sebab bila renovation ni dia payment kan by progress. Dia bukan kalau projek 1,000 dia bagi 1,000, dia by progress. So bila kita hanya dapat buat phase 1 saja, so another progress tu, tapi barang semua kita dah beli. Pekerja semua takkan nak bos, boleh tak bos saya nak beli beras. Mula-mula tu kita okey. Tapi last sekali saya apa yang ada moratorium semua saya buat moratorium. Lepas tu saving yang ada semua KWSP semua saya bawa keluar. Sebab saya nak bagi saya punya pekerja, sebab kita kan nak jaga pekerja kan. Yang alhamdulillahnya bila adanya PKP ni, start daripada situ saya start buat 3D. Tapi waktu tu saya dalam tangan saya hanya ada 5,000. Okey, 5,000 tu nak sekarang dengan laptop yang saya ada tu saya tak mampu untuk saya buat 3D. Sebab 3D kan kena pakai RAM yang besar semua. Jadi saya ada 2 pilihan. Kita nak pilih laptop ke kita nak pilih software. Lepas tu saya cakap sebab kalau kita pakai software yang macam 3D Max tu, dia walaupun kita kena bayar untuk 3D Max tu dan kita punya PC kena power. Okey. Tapi bila saya cuba yang itu, saya punya PC laptop biasa je still boleh guna. Dia hanya menggunakan cloud. So pakai internet lah. So internet je kena power. Jadi saya pilih untuk saya ambil yang second pilihan kedua itu menggunakan cloud. Betul. Tapi alhamdulillah dalam masa 3 bulan dah cover dah puan. Saya cakap dengan kawan-kawan designer saya cakap okey saya boleh buat 3D. Okey kalau nak hire saya untuk buat 3D, bolehlah bagi dekat saya. So jadi kebetulan diorang pun dia kata aku pun tak mampu untuk buat yang banyak. Diorang punya job pun banyak kan. Jadi diorang pass dekat saya. Saya perasan satu, berada dalam era digital ini, kita memerlukan kemahiran yang memang bersifat teknologi dan digital. Dan sebenarnya kemahiran ini banyak memberi pulangan daripada income, high skill income, kita sebut high skill income.
Dalam keadaan semua kontraktor menghadapi masalah, nombor satu masalah utama ialah bahan binaan naik. Dan naik betul. naik. Dia betul-betul naik. Kebanyakan kontraktor selepas PKP, objektif utama mereka ialah menyelesaikan projek yang tertangguh kerana kita tidak mahu reputasi kita tersangkut apabila tidak dapat melaksanakan projek dengan baik. Bagaimana Lia menangani pelanggan ini? Macam mereka, alhamdulillah sebab semua klien saya dah daripada mulut ke mulut. Okay. So jadi mungkin diorang dah ada trust dekat situ. So bila kita explain keadaan dan diorang memang aware harga barang naik, and then saya cakap mungkin sama ada bagi saya masa untuk saya bagi yang terbaik macam yang saya dah quote, ataupun saya boleh siapkan dalam bajet yang kita dah tentukan tu, tapi ada pengurangan, maksudnya daripada segi material tu kita pakai material yang biasa. Diorang kata diorang pun dah lama untuk tunggu nak duduk rumah kan. So jadi diorang kata diorang okey untuk lowkan tu, dan asalkan rumah siap pada masa yang diorang nak masuk lah. Macam saya tak nak bergaduh, walau macam mana pun mungkin dia menang, saya menang. Sebab macam saya tak ada, asalkan saya kena amanah orang bagi. So maksudnya saya kena selesaikan amanah yang orang bagi tu. Kalau dia rasa dia tak suka saya, maksudnya tak ada rezeki saya. Jadi tapi saya cuba buat walau macam mana pun memang yang terbaik. Dah dapat deliver? Dah deliver, tapi tak menanggung kerugian? Yes, menanggung kerugian. Berapa banyak? Menanggung kerugian 20. Tapi saya cakap tak apalah, sebab saya pun memang dah cuba buat yang terbaik. Jadi saya berserahlah, kalau ada rezeki mungkinlah. Mungkin bukan sekarang, mungkin lagi 10 tahun ke tiba-tiba dia telefon saya, dia nak bayar ke, saya tak pasti. Lia nak tanya, ada tak waktu-waktu ketika sepanjang 7 tahun menjadi kontraktor terdetik dalam hati menyesal pilih jalan menjadi kontraktor? Ada. Ada, sebabnya lah orang kata struggle is real kan. Sebab bila jadi kontraktor tu, orang selalu kata kontraktor kan kaya. Kita doa amin, alhamdulillah. Tapi sebab untuk kita membina satu syarikat ni, kita ada banyak yang kita kena fikir. Okay, ada pekerja yang kita nak kena bayar. So kadang-kadang bila sampai ke masuk pertengahan tu, kita dah nervous dah. Bila payment ni kita tak boleh kutip, payment ni kita tak boleh kutip, ada tak duit untuk kita bayar pekerja. Lepas tu kadang-kadang saya kata, saya tak naklah jadi business owner. Saya nak jadi pekerja je. Hujung bulan dapat payment. Kita ada kawan-kawan dekat luar sana yang masih lagi struggle menyelesaikan projek-projek PKP mereka tertangguh. Ada yang terpaksa menghadapi kerugian. Ada yang sampai diseret ke muka pengadilan, terpaksa menghadap tribunal, terpaksa menghadap saman. Ada yang terpaksa berhutang dengan supplier beratus-ratus ribu kerana projek dah lah tak dapat diselesaikan. Bila projek tak dapat diselesaikan, bayaran you tak boleh nak ambil. Bila bayaran tak boleh nak diambil, you terhutang dengan supplier. Bukan saja supplier, mungkin juga ada pekerja-pekerja yang terhutang gajinya. Bolehkah Siti Just berkongsi dengan rakan-rakan kontraktor kita di luar sana bagaimana hendak menghadapi masalah ini? Apa yang saya nak bagi tahu, sebab saya pun memang ada yang kawan selalu contact kita macam job tak ada, lepas tu ada pending payment. Apa yang selalu saya nasihatkan untuk diri saya juga, saya selalu cakap walau macam mana kita rasa kita susah sekalipun, Allah sentiasa ada dengan kita. Sebab beruntungnya kita ni, sebab kita dilahirkan Islam, dan kita sebenarnya apa-apa pun kita kena balik kepada pencipta kita. So daripada situ, itu yang menguatkan sebenarnya untuk saya terus bertahan dalam bisnes ni sebenarnya. Saya berpegang kepada satu ayat Al-Quran yang mana macam mana aku nak tahu kau beriman selagi aku tak uji. Jadi mungkin sebab dalam apa-apa kehidupan pun memang sentiasa Allah akan uji. Ada rakan kontraktor kita yang tarik handbrake. Salah satu sebabnya adalah mereka malu untuk keluar ke pasaran kerana berada sama ada dalam keadaan sudut yang paling bawah ataupun ada rasa aib dekat situ. Bagaimana kita nak ajak rakan-rakan kita ini supaya keluar ke pasaran, hadap apa jua
kata-kata yang orang beri pada kita, asalkan kita sendiri tahu apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu benda yang betul. Cari circle yang boleh membuatkan membantu. kita positif. Kita ni sebenarnya kita buat kerja lillahi ta'ala kan. So kita bukanlah kontraktor yang kita rasa nak menipu, tak ada, sebab kita memang cari rezeki dalam bidang ni. Dan kontraktor-kontraktor yang saya rasa alhamdulillah dalam bila saya jumpa dengan grup Circle Puan Mahanum ni, memang circle-nya semua positif. Maksudnya kalau macam kita ada masalah, kadang-kadang mungkin diorang tak boleh support daripada segi kewangan, tapi emosi kita untuk kita bangun balik tu memang boleh dibangunkan. Maksudnya memang kena ada dalam circle yang betul lah. InsyaAllah kita memang mampu bertahan dan kita Circle yang boleh melonjak kita ke hadapan. betul. Boleh cerita sedikit tak projek apa yang Siti tengah buat sekarang? Okey, macam sekarang ni saya buat rumah ni kira satu unit apartment berkeluasan 1,100 square feet, 3 bilik 2 bilik air. Okey, kita buat total makeover daripada dapur, dalam bilik dan juga bilik air. Kita total ubah dia punya bilik air sebab bilik air dia asalnya kecil. Dia minta saya punya advice macam mana untuk nampakkan ruang tu lebih besar. Proses permulaan untuk saya siapkan projek ni, kita bermula daripada space planning, kita ada 3D, dah accept semua dah okey, dan kita keluarkan quotation dan terhasillah macam sekarang, alhamdulillah. So kerja-kerja yang Siti tawarkan, perkhidmatan yang ditawarkan selain daripada makeover, adakah ia termasuk juga seperti langsir? Ya, Betul. Maknanya kerja-kerja dekor ni adalah kerja-kerja pemasangan langsir baharu, susun atur furniture, dan juga pemilihan dekorasi tu semua kita dah discuss lah along the way daripada sebelum kita nak completekan projek ni. Apa kisah unit ni? Pemilik rumah ni adalah seorang abang, di mana dia dah membeli rumah yang baru. Jadi dia nak makeover untuk bagi adik dia selesa, dan dia buat konsep rumah ni pun semua ikut apa yang adik dia suka. Kalau ada orang nak buat makeover rumah, ada tak tips-tips yang sebelum dia berjumpa dengan dekorator, tips-tips yang diorang sendiri boleh, patutnya orang kata buat homework dahulu sebelum jumpa dengan dekorator? Betul. Itu sebab sepatutnya sebagai homeowner, sebelum diorang nak cari mana-mana kontraktor untuk minta sebut harga sekarang ni, mereka kena buat research. Yang paling penting sekali kalau nak makeover rumah ni, kita kena tahu sebenarnya kita minat kepada konsep apa. Sebab berlainan konsep, harga dia pun berlain, dan grade untuk setiap barang pun lain. Kadang-kadang bila sesetengah klien tu dia suka kepada konsep ni, tapi dengan keluasan rumah yang dia ada, dia tak sesuai dengan konsep tu. Apa yang selalu saya buat, kadang-kadang bila dia kata saya tak tahu saya suka konsep apa, apa yang saya selalu suruh dia buat, tengoklah mana Pinterest ke ataupun mana-mana gambar, bagi image, salah satu image ruang dapur ke, ruang tamu ke, bagi dekat saya. Melihat image tersebut, Siti boleh agak-agak dia ni sebenarnya konsep yang macam mana dia suka. Kadang-kadang konsep yang diminat tu tak sesuai dengan ruang kediaman sedia ada. So bagaimana you nak adjust kat situ? Bila kita buat 3D, kita tahu kita punya kesesuaian. Maksudnya katil jenis apa, panjang mana, besar apa. Daripada 3D tu kita dah boleh nampak, kita dah boleh bagi. Sebab macam saya memang boleh visual walaupun tak ada 3D. Saya boleh visual macam mana keadaan. Tapi setengah selalunya lah homeowner dia tak boleh visual. Sebenarnya nanti kalau letak ni dah jadi macam mana rumah saya. So 3D tu sebenarnya membantu homeowner untuk melihat gambaran sebenar keadaan ruang tersebut setelah diletakkan furniture dan setelah dihiasi dengan konsep yang dia minat. Kadang-kadang ruang itu dapat besar sebab kosong, tapi setelah diletak furniture, baru kita tahu kita ada 3 kaki ke atau 5 kaki ke ruang untuk bergerak kan. So daripada situ baru kita tahu sama ada pilihan konsep atau pilihan perabot kita sesuai atau tidak. Apa tadi kita sebut, nombor 1 konsep, nombor 2 membangunkan 3D. Dan lagi satu, apa yang perlu diorang ada adalah bajet lah. Selalunya kebanyakan homeowner diorang takut nak bagi tahu bajet. Dia sebenarnya bila dia bagi tahu bajet dengan kita lebih awal, maksudnya kita boleh bagi tahu dia, okey, kalau untuk bajet ni kita boleh mungkin tiles kita boleh pakai grade yang ini, ataupun accessories
kebanyakannya kabinet lah. Selalu kabinet kita tak boleh lah pakai yang high end ke, ataupun bajet dia memang besar. Jadi kita boleh suggest untuk pakai yang aluminium ke, macam tu. Maksudnya bila dah ada bajet tu sebenarnya lebih senang untuk kita bagi propose furniture apa, material apa, even curtain pun kita ada banyak grade. So kalau tak semestinya kalau dia ada bajet yang rendah tu dia tak boleh buat rumah dia cantik. Sebenarnya tak. Yang keempat saya rasa yang sangat penting juga ialah mengetahui peraturan-peraturan ketika kerja-kerja ubah suai hendak dijalankan. Selalunya apabila kediaman-kediaman yang melibatkan title strata ni macam apartmen, kondo, dia ada peraturan-peraturan yang ditetapkan. Antara peraturan-peraturan asasnya apa? Strata dia punya grill kena sama. Design, dia ada design, dah ada warna. Macam penggunaan lift apa semua tu, itu kita kena protect lah. Maksudnya dari bawah sampai ke nak masuk site. Itu strata. Strata selalunya itulah, dan dia ada masa-masa yang kita boleh guna, dan juga lift pun dia ada lift yang khas untuk kita guna. Bagaimana juga dengan sisa bahan binaan? Kalau untuk bangunan strata ni, adakah peraturan-peraturan khusus yang perlu dipatuhi untuk menguruskan sisa bahan binaan? Ada, tapi macam kebanyakan kalau rumah strata yang baru sekarang ni, setiap building tu dia dah ada sendiri dia punya tong. So maksudnya kita kena hanya bayar dekat management untuk kita buang tong dia lah, dan dia ada masa yang ditetapkan untuk bila kita buang barang tu. I see. Adakah bangunan-bangunan strata seperti gini dibenarkan untuk membuat pengubahsuaian, contohnya daripada 2 bilik dijadikan 1 bilik? Adakah dibenarkan untuk memecahkan dinding antara 2 bilik? Tak boleh. Maknanya struktur tidak dibenarkan untuk diubahsuai. Melainkan kalau dia bukan party wall lah. Apartment selalunya dapur dia orang kecil, jadi dia nak besarkan sampai ke yard. Jadi kita kena minta permission dekat management, tanya boleh tak untuk kita pecahkan yard. Ada setengah allow, ada setengah tak allow untuk kita pecahkan yard tu. Perlukah mendapat permit kerja daripada management? Perlu. Ada tak apa-apa yang Siti nak sharekan dengan kontraktor-kontraktor kat luar sana ataupun pemilik rumah dekat luar sana, perkara-perkara yang jangan dibuat, yang boleh menyebabkan mereka didenda ataupun diambil apa-apa tindakan di atas kecuaian mereka sepanjang proses ubahsuai? Jangan buat benda yang melanggar peraturan apa yang dah ditetapkan pihak management. Contohnya kalau macam ada sesetengah unit kita tak boleh hack, kita tak boleh tanam. So semua kena pakai casing. Dia tak boleh conceal lah. Kalau macam kerja elektrik ataupun kerja pipe tak boleh conceal. Tak boleh conceal. Maksudnya kalau dia dah ada spesifik laluan aircon, kita tanya management ada ke laluan aircon yang dah ditetapkan. Sebab sebelum nak jadi, saya tahu semua tu pun saya pun pernah kena denda, saya pun pernah kena saman. Belajarlah daripada kecuaian saya. Betul. Siapa yang saman tu? Pihak pengurusan. Pengurusan, betul. Ada setengah tu kita hanya boleh half day saja untuk hacking. So lepas daripada pukul 1 dah tak boleh hacking. Ada tak masalah jiran-jiran mengadu bila buat kerja-kerja hacking? Ada. Saya macam mana menguruskan, sebab itulah waktu yang kita dibenarkan untuk buat hacking, tapi masa waktu nak buat hacking tu pula jiran tak kasih. Selalunya saya saya cakap dengan elok lah. Maksudnya kita buat kerja tu based on rules yang dah ditetapkan oleh pihak management. Jadi saya siapkan dalam tempoh yang ditetapkan. Maksudnya lebih daripada tu saya tak buat lah. Maksudnya dia pun kena mengizinkan saya untuk saya siapkan kerja saya. Maksudnya kalau dia ganggu saya dalam masa, sebab kalau boleh buat hacking separuh hari, benda tu memang banyak drag. So, jadi, sebab kalau sekarang ini bukan sahaja kerja-kerja hacking mengganggu kehidupan seharian jiran-jiran, seperti kadang-kadang ada masa sekiranya mereka mempunyai anak kecil tersebut perlu tidur. Ada juga yang mempunyai jiran-jiran yang sedang sakit, yang hendak berehat pun mereka tidak dapat berehat kerana bunyi-bunyi yang dihasilkan daripada aktiviti kontraktor. Dan sekarang ini lebih-lebih lagi kebanyakan jiran-jiran membuat kerja-kerja work from home. Jadi kebisingan itu memang sangat mengganggu. Selalu kalau jiran-jiran kata jangan buat hacking pada waktu tersebut, apakah kerja-kerja lain yang boleh dilakukan oleh tukang-tukang kita? Banyak sebenarnya. Cleaning. Selalunya saya akan minta cleaning lah. Cleaning sebabnya bila kita siapkan satu site tu,
macam saya kadang-kadang kita tak tahu owner datang malam ke, owner datang petang ke. So maksudnya kerja tu mestilah kemas. Maksudnya kalau kita tak boleh hacking, kita buat kerja macam kemas, pasal kemasan. Berapa banyak projek yang sedang menanti selepas projek ini selesai? Selepas projek ini selesai, ada 4 projek menanti insyaAllah. Tapi saya dapat list tu semua daripada apps My Contractor. Oh ya ke? Okey, macam mana Siti tahu dia orang semua datang daripada My Contractor? Saya tanya. Saya tanya mereka dapat info saya daripada mana. Sebab kalau tengok saya punya IG dan juga Facebook, tak adalah rajin update, tapi story insyaAllah saya update. Cumanya bila saya tanya dapat, sebab selalu kan orang akan contact saya daripada saya kawan pada dan ini dia call saya dia kata saya dapat ni daripada My Contractor. My Contractor tu cerita dia baru. Cerita dia kita bangunkan bila terlalu banyak minta saya recommend contractor. So kadang-kadang saya nak recommend contractor pun bila saya hubungi a few contractor, sometimes pernah kan Siti ingat saya tanya Siti, Siti kata tak boleh lah tengah ada kerja, yang kan telefon contractor ni tengah ada kerja, tengah ada. So saya bangunkan My Contractor itu supaya orang luar dekat sana boleh memilih sendiri kontraktor pilihan mereka. Kita boleh bantu daripada segi memberi panduan. Siti, sebelum kita akhiri kita punya ni last one, selalu saya memang benarkan, tanya je apa soalan kepada saya. Kalau saya boleh jawab, insyaAllah saya jawab. Okey. Soalan yang saya nak tanya adalah macam mana cara untuk kita menangani klien yang dia nampak tegas kita, sebab kalau kita tak buat nanti final payment kita tak dapat. Alright. Okay. Selalunya kita akan tengok juga kita punya klien tu yang jenis macam mana. Adakah jenis yang boleh berunding, ada yang jenis dominan. Dominan tu maknanya orang yang suka menguasai sesuatu perkara. Okay. Sebenarnya customer yang dominan ini, cara nak tackle dia dengan banyak mendengar. Listening skill kita kena power. Listening skill tu bukan kita setakat mendengar. Dia cakap kita dengar macam itu. Mendengar ini ada skillnya. Mendengar dengan penuh perhatian, memberi perhatian. Sebab bila kita beri sepenuh perhatian dan dia rasa kita beri sepenuh perhatian, macam mana Siti you punya mimik tubuh, you punya body language macam you betul-betul mendengar. Dan saya tahu you mendengar. Bila you mendengar sepenuh perhatian, baru you boleh dapat serap. You kena dengar dengan terbuka. Kadang-kadang kita dengar tapi kita dah tanam dalam kepala kita setakat dengar je supaya dia puas hati. No, you have to do. So bila dia dah rasa as a customer yang dominant ini, bila dia rasa dia dah didengari, baru dia rasa dia dominan, dia berkuasa sebab dia dapat menguasai you. Biarkan dia rasa dapat menguasai you. Bila dia dah puas, dia dah ada energy, dia dah rasa seronok didengari, dia dah puas hati, then only first you have to agree. Bila dah agree dengan dia, kemudian you cerita memang you nak fulfill apa dia nak. Tapi ini masalah you. Bila dia dah puas, dah seronok, barulah dia hendak mendengar masalah you. Cuba lepas ni dengar listening skill kita kena asah listening skill kita. Ramai orang pandai bercakap tapi tak ramai orang pandai mendengar. Kena berunding. Kita kena beri customer happy. Walaupun kadang-kadang kita rasa kita lebih tahu daripada dia. Kasih dia happy dulu, kasih dia satisfied. Dia dah satisfied, dia dah rasa seronok, then only dia boleh dengar cakap kita. Ada juga customer yang memang dia lebih suka kalau you buat keputusan untuk dia sebab dia rasa you pakar. Masa tu you guna skill bercakap. Guna skill cakap yang berpengaruh. Yang tadi tu skill mendengar berpengaruh. Dapat. Okay. InsyaAllah gunakan skill tersebut dan insyaAllah bila ada customer-customer macam itu, boleh pergi lebih jauh lagi. InsyaAllah. Terima kasih kerana menerima kunjungan My Contractor. Ada apa-apa yang Siti hendak cakapkan, ayat-ayat terakhir sebelum kita menutup sesi kita pada hari ini?
Okay, terima kasih juga kepada my contractor untuk sudi datang singgah site yang tak seberapa ni. Bagi sesiapa yang di luar sana ingin mendapatkan perkhidmatan ubah suai, bolehlah hubungi saya di dekat IG pun ada, Facebook pun ada. Kat situ dia dah tertera nombor yang untuk dihubungi, Lia Reka Design and Build, ataupun boleh Google Lia Reka Sdn Bhd. InsyaAllah kita akan entertain dan buat yang terbaik lah. InsyaAllah. Sekian, terima kasih.